Assalamualaikum, hari ini 15 bulan 10 2020 dan sepatutnya benih siakap sampai pada hari ini. Tapi penghantaran telah diawalkan dan semalam benih siakap dah sampai dan saya dah masukkan benih siakap dalam tangki ternakan ni. Jadi dalam video ni saya akan ceritakan proses daripada mula masuk anak benih semalam sampailah ke hari ini apa yang saya buat. Kita mulakan dulu dengan proses penghantaran dan juga penerimaan anak benih. Anak benih ni daripada Benut Aquamarine dekat Benut Johor. Dia akan bawa anak benih daripada Johor sampailah ke sini. Dan untuk tuan-tuan yang order anak benih, untuk kita ambil anak benih ni kita akan ambil dekat Plaza Tol. Dan seeloknya tuan-tuan pilih Plaza Tol yang berdekatan dengan tempat tuan-tuan lah. Dan semalam dekat Plaza Tol UPM, saya dengan Cik Yusri, sifu kita dalam ternakan udang kara air tawar ataupun lobster air tawar. Dan penghantaran anak benih ni boleh dikatakan hampir setiap bulan ada penghantaran anak benih. Cuma kadang-kadang siakap putih, kadang-kadang siakap merah. Tapi untuk bulan ni ada kedua-duanya. Semalam siakap putih dan hari ini 15 bulan 10 adalah penghantaran untuk siakap merah. Jadi bagi tuan-tuan yang baru nak mula menternak ikan siakap ni, tuan-tuan boleh tumpah ataupun boleh order benih siakap untuk bulan hadapan. Jadi tuan-tuan ada masa hampir sebulan untuk buat persediaan. Untuk harga anak benih, untuk siakap putih harga seekor adalah RM1.80 dan untuk siakap merah kalau tak silap saya RM3.80 dan minimum order adalah 100 ekor. Kalau tuan-tuan nak order benih, saya akan letakkan nombor telefon dekat bawah ni. Okey, tentang cara nak masukkan anak benih ke dalam tangki ternakan. Semalam selepas saya bawa balik anak benih, apa yang saya buat? Saya letak anak benih ni yang masih dalam plastik ni, saya letakkan ke dalam tangki ternakan. Dan tujuan saya letakkan benih siakap bersama plastik ni ke dalam tangki ternakan adalah supaya suhu air yang ada dalam plastik ni sama dengan suhu air dalam tangki ternakan. Jadi bila kita buat macam ni, ikan takkan mengalami kejutan disebabkan oleh perbezaan suhu yang ketara. Dan kebiasaannya saya akan biarkan selama 20 minit ataupun 30 minit dan pada masa yang sama saya ambil sampel air untuk saya uji tahap pH dalam tangki ternakan ni. Untuk ternakan ikan siakap secara air tawar ni, pH yang sesuai adalah antara 7 hingga 8. Dan berdasarkan test yang saya buat semalam, pH air dalam tangki ternakan ni adalah di antara 7.6 hingga 7.8. Bermaksud air dalam tangki ternakan ni sesuai untuk kita ternak ikan siakap. Kemudian barulah saya buat proses pelepasan anak benih. Dan untuk pelepasan anak benih ni kita mesti buat secara perlahan-lahan. Kita biarkan ikan tu keluar sendiri daripada plastik, masuk ke dalam tangki ternakan. Okey, balik pada cerita pasal pH tadi. pH yang sesuai adalah antara 7 hingga 8. Jadi tuan-tuan kena pastikan pH tu tak kurang pada 7 dan tak lebih pada 8. Tapi kalau untuk ternakan secara air payau ataupun air masin, pH bermula daripada 6.5 hingga 8. Tapi untuk kita secara air tawar ni, kita kena pastikan pH antara 7 hingga 8, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Dan macam mana nak naikkan pH, nak turunkan pH, saya akan cerita juga dalam video ni. Jadi untuk kita ukur nilai pH ni, kalau kita mampu ukur setiap hari, kita ukur setiap hari. Macam saya sendiri pun, saya mungkin tak mampu nak ukur setiap hari. Mungkin saya akan ambil 2 ataupun 3 hari sekali. Dan berkenaan dengan pH ni, masalah yang selalu kita hadapi adalah masalah pH terlampau rendah. Lebih-lebih lagi sekarang ni musim hujan, bila kena air hujan berasid, pH akan jatuh, pH akan jadi rendah. Semakin rendah nilai pH bermaksud air ni lebih bersifat kepada asid. Semakin tinggi pH maksudnya sifat air ni lebih kepada alkali. Jadi untuk memudahkan proses untuk ukur nilai pH ni, saya akan cari cara yang lebih mudah. Saya akan cari sensor. Mungkin kita boleh monitor hanya daripada handphone saja. Tapi mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, kenapa kita perlu jaga pH ni? Okey, sebagai contoh, kalau pH air kita rendah bersifat kepada lebih kepada asid, apa yang akan jadi? Bakteria ataupun fungus-fungus lebih mudah membiak, lebih cepat merebak. Jadi maksudnya kemungkinan ikan kita ni akan kena penyakit adalah tinggi. Jadi sebab itulah penting kita kena jaga nilai pH ni jangan terlampau rendah. Dan lagi satu faktor yang penting yang kita nak kena tahu tentang air ni adalah suhu air. Kalau suhu air lebih rendah, bakteria dan penyakit-penyakit lebih cepat merebak. Dan sebab tu jugalah ternakan kita kali ni mungkin lebih mencabar. Sebab sekarang ni musim hujan, hari-hari hujan. Dan pada masa yang sama bila dah hujan ni, suhu air akan menjadi lebih rendah. Jadi kita kena sentiasa berjaga-jaga, kena lebih kerap kita monitor nilai pH.
Untuk tangki tenakan ni, walaupun ada penutup, ada tudung ke atas ni, air hujan tak masuk dekat sini, tapi sistem ni ada kaitan, ada sambungan. Jadi kalau bahagian sini kena hujan, air hujan akan masuk dalam tangki ni, kemudian kita akan pump, dia akan masuk juga dalam kita punya main tank ni. Tapi untuk sementara waktu ni, sistem ni saya belum sambungkan lagi, sebab waktu yang kritikal untuk tenakan ikan siakap ni adalah 2 minggu yang pertama. Masa ni kita akan nampak ada siakap yang mati, ada siakap yang tak nak makan, itu benda biasa. Dan saya akan share pada tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak jaga sistem ni. Okey, sebagai contoh saya akan ambil sampel air daripada kedua-dua tangki ni. Kita akan ambil air daripada sump tank dan kita akan ambil air daripada main tank dan kita akan test nilai pH. Untuk sump tank ni memang sentiasa terdedah kepada air hujan, jadi kemungkinan pH dalam sump tank ni adalah rendah. Tujuan kita nak test ni adalah untuk buktikan tentang kesan air hujan terhadap air dalam tangki tenakan. Kemudian sampel untuk main tank, dan untuk main tank ni saya dah buat rawatan air, saya dah naikkan nilai pH ni, saya gunakan dolomite. Dan kalau tangki ni masih kosong, kita boleh terus masukkan dolomite dalam tangki ni. Tapi sekarang ni, selepas ni pH mungkin akan rendah, akan jatuh, jadi kita perlu tambah dolomite. Tapi bila dah ada ikan, kita dah tak boleh tambah dolomite direct ke dalam tangki. Sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita tambah dolomite selepas ni. Kita test dulu nilai pH untuk main tank. Dan bagi tuan-tuan yang nak berjinak dalam tenakan air tawar ni, fresh water test kit ni memang wajib tuan-tuan kena ada. Saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description untuk tuan-tuan beli fresh water test kit ni. Ni untuk main tank. Kita masukkan test solution. 1, 2, 3. Untuk main tank tadi, pH kita dapat dalam 7.6, bermaksud air ni dalam keadaan baik. Jadi dekat sini tuan-tuan boleh tengok perbezaan yang ketara antara tangki yang terkena hujan dengan tangki yang tak terkena hujan. Ini yang main tank tadi 7.6, dan untuk sump tank yang terkena hujan ni lebih kurang dalam 6.6 saja. pH dah jadi rendah sebab terkena air hujan. Dan saya rasa itulah contoh yang jelas tentang kesan air hujan terhadap ternakan. Tuan-tuan boleh tengok sendiri tadi. Tangki yang terkena air hujan ni pH dia menjadi rendah, dan yang terlindung yang tak kena hujan pH dia dalam 7.6, masih lagi normal sesuai untuk ternakan. Jadi air hujan ni tak semestinya baik untuk ternakan. Dia bergantung pada kawasan. Kalau dekat kawasan kampung yang jauh daripada kilang, bukan kawasan industri, nilai asid dalam air hujan tu adalah rendah. Tapi macam tempat saya ni, air hujan adalah berbahaya dan boleh memberi kesan yang buruk terhadap tangki ternakan. Okey, sekarang ni tentang bagaimana cara tuan-tuan nak naikkan pH ataupun nak turunkan pH dalam sistem aquaponik. Apa yang saya nak tunjuk ni adalah cara yang saya gunakan selama ni. Dan kalau untuk masalah pH terlampau tinggi, yang tu mudah. Apa yang tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan keluarkan 1/4 pada air dalam tangki, keluarkan 1/4, kemudian masukkan balik air yang baru. Kemudian tuan-tuan test semula tahap pH yang ada dalam tangki air tu, dan kalau masih lagi tinggi, ulang lagi. Itu mudah kalau kita nak turunkan pH. Tapi yang selalu jadi masalah ni adalah pH terlampau rendah, kita nak naikkan pH. Untuk kita naikkan pH dalam tangki tenakan, kita gunakan dolomite. Dan macam saya cakap tadi, kalau dalam tangki tu masih kosong, tak ada ikan, kita boleh terus masukkan dolomite dalam tangki tenakan. Tapi untuk tangki yang memang dah ada ikan, saya rasa tak sesuai kita terus tabur ke dalam tangki tenakan. Dan ini hanyalah teori saya lah. Saya takut sebab dolomite ni dia punya partikel-partikel ni halus. Saya takut partikel ni akan melekat pada insang ikan tenakan. Jadi saya tak masukkan terus. Dan apa yang saya buat, saya akan ambil dolomite ni, saya akan masukkan dalam bekas lain, masukkan air. Air saya akan ambil daripada tangki ni lah. Masukkan air, masukkan dolomite. Kita biar sampailah partikel-partikel ataupun sedak-sedak yang ada dalam dolomite ni akan mendap di bawah. Dan kita cuma ambil air saja masuk ke dalam tangki tenakan. Untuk tangki yang besar ni, hari tu saya masukkan 3 genggam dolomite. Dan untuk jumlah dolomite ni ada pelbagai teori lah. Ada orang kata untuk 20 gram dolomite bersamaan dengan 1000 liter air. Dan saya pernah cuba dulu, saya masukkan lebih kurang setengah genggam lah ke 20 gram ni. Dan tak nampak sangat perubahan. Jadi saya buh lebih lah, saya buh dalam 2 ataupun 3 genggam. Dan lagi satu yang memainkan peranan adalah kualiti dolomite itu sendiri. Dan untuk tuan-tuan dapatkan dolomite yang saya gunakan ni, saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description. Jadi untuk jumlah dolomite yang kita nak masukkan ni, dia pelbagai lah. Maksudnya untuk orang lain mungkin sesuai dia masukkan 20 gram dolomite untuk 1000 liter air. Tapi untuk situasi saya, kalau saya masuk 20 gram, takkan nampak apa-apa perubahan. Dan saya rasa dia bergantung juga yang pertama kepada kualiti dolomite, kemudian parameter air yang ada dekat rumah saya ni.
Jadi saya rasa cara yang lebih mudah, kita kena tengok dalam sistem kita ni, air yang kita gunakan ni berapa banyak yang kita perlukan untuk naikkan pH. Jadi saya rasa sukatan ni dia taklah terlalu rigid sangat. Yang penting kita masukkan, kemudian kita test. Tak cukup, kita tambah sampailah kita dapat sukatan yang betul. Jadi saya akan masukkan air ke dalam tongcat ni. Kapasiti tongcat ni 20 liter. Saya akan masukkan penuh 20 liter. Kali ni saya akan cuba timbang. Ni pun dah nak habis. Saya nak habiskan je dolomite ni. Kita tengok berapa gram yang ada. So ada dalam 115 gram. Dan apa yang kita nak buat ni ibarat macam parti untuk dolomite lah. Kita masukkan je semua dolomite tadi ke dalam kas ni. Inilah sebab kenapa saya tak nak masukkan terus dolomite dalam tangki yang ada ikan. Sebab inilah yang akan jadi, air akan berkeladak macam ni. Jadi sekarang ni untuk bekas ni dalam air ni, kita akan biarkan sampai semua dolomite ni akan mendap di bawah dan air pada bahagian atas ni akan jadi jernih. Kemudian baru kita akan masukkan ke dalam kita punya tangki ternakan. Ni kita akan biarkan selama 2 ataupun 3 hari. Jadi untuk yang ni saya akan tutup supaya tak terkena air hujan. Kemudian kita akan letak je kat tepi ni. Nanti masa kita nak tambah, baru kita akan cedok air saja, kita masukkan ke dalam tangki ternakan. Itu saja. Kemudian bila kita dah masukkan, kita test. Kalau tak cukup, kita akan tambah lagi. Okey, yang tadi tu adalah tentang pH, macam mana nak turunkan pH dan macam mana nak naikkan pH. Dan sekarang ni, lagi satu masalah yang sering dihadapi oleh penternak ikan siakap yang baru ni adalah masalah ikan tak nak makan. Ikan ni dekat farm sebelum dibuat penghantaran, ikan tu telah dipuasakan, dia orang tak bagi makan. Sebab takut nanti masa penghantaran ikan kat dalam tong, dan kalau ikan yang dekat dalam tong tu berak, dia akan menghasilkan amonia dan ikan mungkin akan mati semasa penghantaran. Dan ikan ni bila dah berjalan jauh, dia akan stres, dia takkan makan. Jadi semalam selepas saya masukkan ikan dalam tangki ni, saya tak bagi makan langsung. Baru pagi tadi saya bagi makan. Dan pagi tadi masa saya bagi makan pun, dia makan tak habis. Pagi tadi saya bagi lebih kurang dalam 10 gram. Yang balance yang tinggal tu saya rasa dalam 5 gram lah, maksudnya separuh saja yang dia makan. Sebab ikan ni masih lagi baru, masih lagi stres dan selera makan pun berkurang. Dan lagi satu, masa tuan-tuan nak bagi makan, tuan-tuan ambil pellet, bagi makan dan tuan-tuan kena jauhkan diri daripada tangki, kena duduk jauh sikit. Lebih-lebih lagi bagi tangki yang baru set up, air masih jernih. Ikan ni dia macam malu-malu sikit nak makan. Jadi tuan-tuan kena duduk jauh pada tangki, baru dia akan makan. Dan biasanya untuk peringkat pertama ni, peringkat permulaan ni, tuan-tuan bagi makan dan biarkan selama 1 jam. Tengok dia makan ataupun tak, tapi tengok daripada jauh lah. Kemudian selepas 1 jam, sisa-sisa makanan yang tak habis tu tuan-tuan kena keluarkan. Sebab tu adalah punca akan menyebabkan amonia akan jadi tinggi. Kita ambil pellet, kita bagi makan, kita pergi jauh-jauh, kita tunggu lepas sejam baru kita tengok balik. Pellet yang tak habis tu kita keluarkan. Dan jumlah yang dimakan tu akan meningkat selepas ikan ni dah hilang stres, ikan pun dah stabil lah ni, dia akan makan secara normal. Dengan cara dia makan tu akan nampak lebih ganas lah. Dan waktu untuk bagi makan pula adalah pada awal pagi dan juga lewat petang. Dulu masa saya gunakan timer ni, saya set pada pukul 7.30 pagi dia akan bagi makan. Dan petang pada pukul 6.30 dia akan bagi makan juga. Itu kalau saya gunakan auto feeder ni. Tapi untuk peringkat permulaan ni, saya tak akan gunakan auto feeder. Saya akan bagi makan secara manual dulu. Mungkin selepas seminggu atau 2 minggu baru saya akan gunakan balik auto feeder ni. Dan auto feeder ni pun ada perubahan yang saya nak buat. Kabel pun saya dah potong sementara. Dan bagaimana cara untuk tuan-tuan buat auto feeder ni pun ada video, tuan-tuan boleh tengok link video kat atas ni. Kemudian untuk jumlah makanan pula, pada peringkat awal ni susah kita nak tentukan jumlah makanan yang mencukupi untuk ternakan ni. Sebab ikan masih belum stabil, dia belum makan dengan sempurna lagi. Jadi pada peringkat awal ni kita bagi saja dulu, kita tengok kalau habis kita tambah lagi, habis kita tambah lagi. Dan pada masa sama kita timbanglah berapa jumlah makanan yang kita dah bagi tu. Dan bila dah lama dah stabil nanti, barulah kita boleh bagi jumlah makanan berdasarkan berat badan ikan dan jumlah kuantiti ikan. Dan lagi satu masalah yang biasa dalam ternakan ni pada peringkat permulaan ni adalah masalah kematian. Itu memang biasa. Dan sekarang ni pun dalam tangki ni pun saya nampak ada seekor yang mati. Kita akan ambil, kita akan tengok. Pada peringkat mula ni ikan masih lagi stres, kematian ni biasalah. Saya pun semalam dah jalan jauh daripada Johor datang ke KL. Ada seekor yang mati setakat ni. Sebenarnya daripada semalam lagi saya tengok seekor ni macam bermasalah. Dan saiz anak benih ni adalah antara 2 inci hingga 3 inci. Ini dalam 2 inci setengah lebih, dekat 2-3/4 inci. Pada peringkat awal ni kalau kematian tu memang normal lah, biasalah kita bela ikan apa pun bila masuk dalam tangki memang akan ada kematian.
Kalau belah talapia pun sama, kalau jackpot pun sama, peringkat mula memang akan ada mati. Cuma bezanya antara banyak ataupun sedikit lah. Jadi yang penting masa nak masukkan anak benih tu, pastikan ikan tak mengalami kejutan. Tuan-tuan kena samakan suhu, kemudian lepaskan secara perlahan-lahan biar ikan tu berenang keluar sendiri pada plastik, masuk ke dalam tangki ternakan. Peringkat permulaan ini memang kritikal. Selepas 2 minggu, 3 minggu ataupun sebulan, ikan dah makin stabil, insya-Allah tak akan ada masalah lagi dah. Tapi kita kena terus pantau pH dan juga amonia, nitrit dan sebagainya lah. Tapi yang tu kemudian lah, buat masa ni kita tak ada lagi masalah amonia, kita tak ada lagi masalah nitrit sebab ikan baru masuk tak sampai 24 jam lagi. Dan kali ni alhamdulillah, kebiasaannya lah hari pertama ataupun hari kedua ni, kematian kadang-kadang ada 5 ekor, 6 ekor yang mati. Tapi kali ni alhamdulillah cuma seekor saja yang mati setakat ni. Harap akan berterusan macam itulah. Untuk ternakan kali ni juga, semua perkembangan tentang ternakan ikan siakap ni saya akan rekodkan dekat website Aquaponik Malaysia. Link boleh tengok kat bawah dekat video description. Kat situ saya akan rekodkan perkembangan tentang ikan ni, parameter air, jumlah kematian, gambar-gambar ikan yang mati dan juga video yang berkaitan. Tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Okey, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ini, dan saya akan update lagi dari masa ke semasa tentang ternakan ikan siakap ni dan juga sistem-sistem aquaponik yang ada dekat rumah ni. Jadi jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.